Wis, Waalaikumsalam. Ustaz, bila sesi live sembang dengan Ruqyah TikTok? Lama sangat dah delay. Wis, dan sahabat-sahabat yang menonton sekarang ini. Hari ini adalah hari Ahad. Dengan maksud ini adalah hari terakhir yang telah dijanjikan oleh Ruqyah TikTok untuk diberikan masa kepada dia. Saya tunjuk Saya tunjuk dulu sahabat-sahabat. Mungkin sahabat-sahabat nanti ada belah sana kata macam-macam kan. Jadi saya tunjuk dulu mesej daripada Ruqyah TikTok. Okay. Mesej terakhir tim kami dengan Ruqyah TikTok ialah pada 10 Mei. Pada 10 Mei. Ini yang disebutkan oleh Ruqyah TikTok. 10 Mei dia sebut sepatutnya berlaku dialog pada 9 Mei. Sepatutnya berlaku dialog pada 9 Mei. Yang sepatutnya tajuknya adalah Samiri, tetapi mereka tidak setuju. Dia tidak setuju, dia nak bagi tajuk Wahabi. Dia kata tajuk Samiri tu tak best kan. Jadi dia nak tajuk Wahabi. Jadi akhirnya kita setuju dengan tajuk Wahabi. Sepatutnya 10 Mei berlaku dialog. Maka pada 10 Mei, tim saya tanya. Tengok sini Tim saya tanya, Assalamualaikum, dialog malam ni jadi kan? Dia kata, Waalaikumsalam, Akhi Jamil. Afwan, malam ini anak ada program. Kita set time lain masa. Set time lain masa. Kemudian kita kata baik, lusa. Tim saya tanya, lusa okey lah, lusa. Dia tanya time lusa ataupun bila akhi free. Kan? Dia kata minggu ni full. Dia kata minggu depan insya-Allah. So kita kata baik, hari apa saya cadangkan malam. Tapi dia kata nanti ana bagi tahu entah. Sampai sekarang entah tak beritahu Ana. Sampai sekarang kita tak dapat apa-apa jawapan daripada Ruqyah TikTok. Yang mana hari ini sudah 21 hari bulan. Hari ini sudah hari Ahad yang membawa maksud kita kata tidak berlaku dialog dengan Ruqyah TikTok. Dan kita decide memang tidak berlaku lah. Memang tak ada lah. Tak adalah sebab dia kata minggu depan dan dia akan di-set tarikh itu dan dia sampai sekarang dia tak mesej kita lagi. Tak ada mesej yang terbaru. Jadi kita nak sebut bahawa memang tidak ada apa-apa perkembangan yang terkini berkaitan tentang isu Ruqyah TikTok dan kita kata tidak jadi dialog antara Ruqyah TikTok dan juga saya pada isu Wahabi. Tetapi setelah dia mencabar kita untuk berdialog, kemudian dia buat seperti ini dengan maksud tidak berlaku dialog, saya dengan sukacitanya mencabar Ruqyah TikTok untuk kita dialog dengan dialog akademik 15 minit untuk beliau, 15 minit untuk saya, 15 minit untuk beliau, 15 minit untuk saya. Cukup penutup, lebih kurang dalam 1 jam sahaja, cukup penutup untuk membicarakan isu Samiri. Benarkah dia ialah anak iblis dan juga anak angkat Jibril alaihissalam dan juga anak kepada ahli sihir Firaun yang paling hebat. Jom kita dialog terhadap isu ini pada tarikh yang anda boleh tentukan. Kami berikan keluasan kepada anda untuk memilih mana-mana tarikh, tetapi kita kata kita nak tajuk ini. Kita nak tajuk Samiri anak iblis. Samiri anak iblis, Samiri anak angkat Jibril, Samiri anak wanita penyihir ataupun ahli sihir terbaik Firaun. Jika anda bersetuju, sila mesej kepada pihak tim kami insya-Allah. Selepas ini tiada dialog berkaitan tentang isu Wahabi dengan Ruqyah TikTok. Bukan kita tak nak dialog dengan dia. Kita memang nak dialog dengan dia tapi dia tak memberikan apa-apa respon berkaitan tentang isu ini, tidak bertanggungjawab untuk memberikan respon pada berkaitan tentang isu ini. Sedangkan kita dimaklumkan bahawa hampir setiap hari dia ditanya tentang dialog ini dan dia menjawab. Maksudnya alert tentang kehadiran dialog ini. Banyak alasannya yang saya diberitahu, saya tidak melihat terus. Tetapi saya diberitahu bahawa dia kata kalau nak berdialog dengan dia kena pakai jubah. Hari ni saya pakai jubah. Kena pakai jubah dulu. So sekarang saya dah pakai jubah. So kita dah pakai jubah. Dan tak ada masalah. Kalau nak syaratkan untuk dialog nanti, kena pakai jubah. Tak ada masalah. Syaratkanlah. Untuk dialog pakai jubah ke, dialog pakai serban. Tak ada masalah. No issue. No issue. Boleh Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Awak telah mencabar kita dan kita telah menyahut cabaran, tiba-tiba awak tak ada.
Ada orang kata lari. Saya tidak mahu gunakan perkataan itu. Takut awak kecil hati. Tapi orang duk sebut perkataan-perkataan seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup supaya orang faham isu Sekejap dia orang kata kita ni takut ke, kita ni tak mau dialog ke. Saya nak dialog isu Samiri, dia tak mau. Dia nak kata dia nak bagi isu Wahabi. Saya setuju dengan isu tu. Tapi tiba-tiba dia tak datang pula. Aduh, macam-macam. Sebab apa saya rasa isu Samiri ni penting berbanding isu Wahabi tadi? Pertama, isu Wahabi ni telah dibahaskan banyak kali. Ustaz-ustaz kita, ustazah-ustazah kita, asatizah kita dah bahaskan tentang isu Wahabi banyak kali. Tetapi isu Samiri ni saya fikir lebih penting daripada tu. Sebab dia mendakwa ada manusia yang Allah Ta'ala cipta yang dia adalah gabungan di antara iblis dan juga manusia. Gabungan iblis dan juga manusia. Ini adalah kejadian baru. Dia perlu buktikan tentang kejadian ini. Allah Ta'ala telah sebutkan tentang kejadian manusia dengan cukup jelas. Allah Ta'ala juga telah menjelaskan tentang penciptaan jin dengan cukup jelas. Allah Ta'ala telah menyebutkan tentang penciptaan iblis dengan cukup jelas. Semuanya disebutkan di dalam Al-Quran. Bermaksud isu penciptaan makhluk-makhluk ini adalah isu akidah. Tetapi bila awak mendakwa bahawa dia ialah anak iblis dan juga anak manusia, ibunya seorang manusia, bapaknya seorang iblis, awak perlu bertanggungjawab terhadap isu berkenaan. Ini bukan isu kecil. Ini isu akidah. Ini bukan isu kecil. Akidah apa yang awak pakai untuk nak membuktikan tentang kenyataan berkenaan? Untuk isu Jibril, anak angkat kepada Samiri adalah anak angkat kepada Jibril. Mungkin awak boleh takwil, walaupun takwilan awak memang terabak, dengan nas pun itu bermasalah. Tetapi bagaimana awak nak buktikan? Saya mahu dengar. Bagaimana awak nak buktikan bahawa Samiri itu ialah anak kepada iblis dan juga anak kepada seorang wanita, manusia? Kita tahu cerita ni tentang Hercules, seorang anak yang lahir daripada Tuhan Yunani, Zeus, dan juga Maya ataupun seorang perempuan manusia. Lalu akhirnya lahirlah manusia separuh Tuhan. Begitu. Tetapi ini bukan dalam akidah kita. Ini cerita Yunani kuno. Cerita-cerita merapu, cerita mitos, cerita pembohong. Adakah kita juga mempunyai masalah berkenaan? So kena hati-hati sahabat-sahabat. Jadi kalau dia berminat nak bahaskan tentang isu itu, saya berminat untuk nak berdialog dengan beliau. Wallahu a'lam. Samiri itu bukan lembu Samiri yang... Ya, lembu Samiri maksudnya lembu yang dibuat oleh Samiri. Sabar Ustaz, buh lagi. Suruh sabar, suruh buh lagi kan. Dia baca buku segitiga kerajaan jin. Aduh. Intan Syahrudin kata, dunia gaib ini cukuplah sumber daripada Al-Quran dan hadis sahaja. Scary kalau sumbernya lain sebab takut ada unsur tekuk tambah. Sebab tu di dalam isu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, isu berkaitan tentang perkara gaib adalah isu wahdaniyah. Isu wahdaniyatullah. Isu wahdaniyah Allah. Yang mana Allah Ta'ala sebut dah. Dia seorang saja yang tahu benda ni. La ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah. Tak ada satu pun makhluk yang duduk kat langit ataupun duduk kat bumi yang tahu perkara gaib melainkan Allah Ta'ala saja. Nabi Muhammad tahu perkara gaib sendiri? Tak, dia tak tahu. Yang dia tahu pun sebab dah dia ambil daripada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak bagi tahu dekat dia, sama ada melalui jalan terus ataupun jalan Jibril, kalau dia tak, Allah Ta'ala tak bagi tahu dekat dia, maka dia tak tahu. Demikianlah para Rasul. Mereka mengetahui sesuatu dengan perantaraan Tuhan. Mereka tidak tahu secara sendiri. Jadi perkara gaib ni sangat bergantung kepada nas. Sangat bergantung kepada nas. Wallahu a'lam. Ambahtera. Waalaikumsalam. Ustaz akan sepentas dengan Wahidah Wasini di Perkampungan Sunnah nanti. InsyaAllah pada hari Jumaat minggu depan pada pukul 5 petang saya akan sepentas dengan Wahidah Wasini pada program ataupun pada slot reaction berjemaah. Kisah Samiri ini Ruqyah TikTok ada berita dalam TikTok dia ke? Sorry terlepas. Ya, dia sebutkan dengan cukup jelas dan saya ada buat reaction berkaitan tentang isu ini di channel saya. Kat kampung saya ada cerita orang Bunian pinjam pinggan mangkuk untuk kenduri orang Bunian. Aduh, hai merapu. Nabi SAW ingatkan kita. Kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'.
Cukuplah seseorang itu dianggap sebagai pembohong, pendusta. Tak boleh pakai cerita dia. Apabila dia ni jenis dengar, apa yang dia dengar, dia cerita semua. Dia sebutkan semua apa yang dia dengar saja. Orang kampung aku cerita, orang office aku cerita. Lalu dia ceritakan kepada orang seolah-olah benda tu real berlaku. Kita kena berhati-hati tentang hal berkenaan. Cerita majalah Mastika. Dulu ada cerita Hidayah dan seumpama cerita. Cerita-cerita khurafat, cerita-cerita karut, mayul, karut tahyul. Tobi, kalau perkara gaib dalam Islam tak kontradik dengan cerita Israeliat, valid tak dia punya argument? Kalau cerita tu tidak bertentangan dengan cerita-cerita Israeliat, boleh tak untuk diterima? Perkara ini disebut sebagai kalau perkara gaib. Kalau perkara gaib, contoh, awak kena bagi contoh dulu. Perkara gaib apa? Sebab perkara gaib kita, yang kita wajib untuk percaya apa yang bergantung kepada Quran dan Sunnah sahaja. Tetapi mungkin cerita itu adalah cerita-cerita sejarah. Cerita-cerita tentang Nabi-Nabi terdahulu. Cerita kisah-kisah yang berlaku pada waktu berkenaan. Yang mana tidak bertentangan dengan Al-Quran ataupun As-Sunnah. Yang mana tidak ada pertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa nak ambil, siapa tak ambil sudah. Maksudnya dia tidak ada kewajipan untuk terima dan kewajipan untuk tolak. Tetapi ia mesti ada asbab yang lain untuk kalau kita kata nak terima. Contoh, dia sebut tentang tarikh sekian-sekian berlaku peristiwa sekian-sekian. Mungkin kita boleh rujuk kepada pakar sejarah ataupun pakar geologi ataupun seumpama dengan yang berkaitan tentang isu tu. Kan? Orang yang pakar di dalam bahagian tempoh masa untuk menjelaskan tentang hal berkenaan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dia ambil dari buku ni, Ustaz, Dajjal akan muncul dari kerajaan jin di segitiga Bermuda. Tak apa, tak ada masalah. Kalau dia ambil daripada buku berkenaan, dia quote buku berkenaan, dia kena buktikan apa yang disebutkan dalam buku itu benar. Majalah Mastika ni banyak menjahanamkan benda-benda orang Melayu. Aduh, macam-macam sahabat-sahabat. Jin pun tak tahu perkara. Ini Anas Saupi punya komen bagus. Dia sebut jin pun tak tahu perkara gaib. Ini benar. Jin pun tak tahu perkara gaib. Jin pun tak tahu tentang perkara gaib. So kena hati-hati sahabat-sahabat. Ambahtera, nanti Ustaz boleh beri tips pada Wahidah cara mohon tauliah mengajar. Wahidah memang ada tauliah untuk berada di perkampungan sunnah pada hari Jumaat nanti. Dia memang ada tauliah untuk berada di pentas perkampungan sunnah pada hari Jumaat nanti.